Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana minta maaf, Ana tak buka kamera and tak mempunyai apa-apa slide sebab Ana tak sempat nak buat. Ana tak cakap panjang, Ana just nak promote sekolah Ana saja. Okey, Ana perkenalkan diri dahulu. Nama Ana Nur Hidayah binti Zaiti dari Generasi 09 yang belajar di Mata Wanja selama 3 tahun dari Form 1. Alamat sekolah Ana, Masjid Abdul Qadir, Jalan Telaga Air, 12200 Batu Road, Pulau Pinang. Kalau tak dapat tangkap alamat ni, boleh search kat Google lah. Di sini Ana nak maklumkan bahawa permohonan tingkatan 1 untuk 2020 bagi sekolah ini masih dibuka. Borang permohonan boleh diambil di pejabat. Bagi interview pertama dah dibuat. So interview kedua sekolah dah buat and akan dijalankan pada 12 Februari 2022 hari Sabtu jam 8.30 pagi. Itu sahaja daripada Ana. Sebarang pertanyaan atau maklumat lebih lanjut boleh hubungi pihak sekolah di talian 043233 855. Ana akan letakkan nombor telefon di ruangan chat. Itu sahaja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ada soalan boleh tanya di ruangan chat nanti pembentang akan jawab di ruangan chat lah. Okay. Kak Hidayah ni kakak kepada Ikran Zaitri nak AK boleh kalau yang putera ni boleh tanya kepada melalui Ikram pun boleh kalau ada soalan-soalan. Okay. Kak Anton pun kenal rasanya Kak Hidayah ni Timbalan Ketua Pelajar 2018. Okay. Dan juga tokoh kurikulum 2018. Okay, seterusnya kita pergi pada Abang Saifullah, juga batch yang ke-9. Untuk membentangkan sekolah Ahmadiyah. Okay, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifullah Al-Mansur bin Halim untuk bentangkan atas sekolah Ahmadiyah. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Ini tentang sejarah sekolah Ahmadiyah. Sekolah Ahmadiyah ini merupakan sekolah agama bantuan kerajaan SABK, dan pada dulunya sekolah Ahmadiyah ini merupakan institusi pengajian pondok. Fasiliti yang ada kat sekolah Ahmadiyah ini seperti kat sekolah lain ada bilik darjah, bilik guru, asrama, bilik sains, bengkel RBT, kantin, makmal komputer, surau, dewan sekolah dan koperasi. Mata pelajaran untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 3 seperti macam subjek teras, macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan lain-lain lah. Cuma tambahan kepada Lughatul Arabiah, Muasirah, Al-Syariah dan Usuluddin. Untuk tingkatan 4 dan 5, tambahan untuk subjek perniagaan, adab balarah dan manhaj ulum. Kurikulum dekat sekolah Ahmadiyah ini ada KRS dan Puteri Islam. Ni senarai alumni 1000 yang pernah bersekolah di sekolah Ahmadiyah ini, dari generasi 1 hingga generasi 11. Kelayakan ke sekolah Ahmadiyah ini mestilah lancar baca Al-Quran, lancar baca Jawi dan menulis Jawi, menguasai juz amma dan lulus temu duga. Untuk interview ke sekolah Ahmadiyah ini telah pun buat dan dah pun dapat keputusan, tak silap saya, untuk masuk ke sekolah ni. Lokasi sekolah Ahmadiyah ni terletak di Pondok Padalalang, Bukit Mentajam, Seberang Pai Tengah. Ni website sekolah, Facebook sekolah, email dan nombor telefon. Untuk sebarang pertanyaan bolehlah untuk tanya guna nombor telefon ni. Itu saja daripada saya. Itu saja daripada saya untuk ini. Kalau ada sebarang soalan boleh tanyalah di ruangan chat. Okey, kalau ada sebarang soalan boleh tanya kepada Abang Saifullah ni. Abang Saifullah sekarang ni tingkatan 3 di Ahmadiyah. Okay, kakaknya pun bersekolah di Ahmadiyah sebelum ni. Jadi boleh tanya di ruangan chat. Okey, insya-Allah. Kita terus pada yang yang seterusnya Tahfiz Mutmainnah. Okay, Tahfiz Mutmainnah ni masih lagi buka permohonan untuk tingkatan 1 ni, masih lagi buka.
dan ramai juga pelajar-pelajar kita yang bersekolah di situ sebelum ni. So Luqman dah bersedia kah? Ya Ustaz, bersedia. Okey, kita dengar pembentangan daripada Luqman Saiful Rizal. Yang mana ayahnya sendiri pun pengerusi PIBG Tahfiz Mutmainnah. Jadi insya-Allah lah banyak maklumat boleh diberikan insya-Allah. Kalau tak melalui ini pun boleh PM nanti, boleh tanya ataupun melalui chat dan sebagainya. Okey, boleh tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allah. Bismillah. Nama Muhammad Luqman bin Saiful Rizal, daripada nak bentang tentang Tahfiz Mutmainnah. So Tahfiz Mutmainnah ni sistem pengajian dia 6 tahun. 6 tahun. Tahun ke-6 tu baru ambil SPM. Dia lambat sikit. Sebab tahun 1 sampai tahun 5 dia akan banyak fokus pada hafal Quran. Hafal Quran, tulis Quran. Banyak fokus kat situ lah. Lepas tu dia ada dinia, tafsir, hadis, surah, apa semua. Lepas tu dia ada co-curriculum. Co-curriculum ni banyak juga program yang diadakan oleh pihak sekolah. Antaranya bola sepak, badminton, pingpong. Kemudian kalau syarat kelayakan nak masuk ni, dia kena lancar membaca Al-Quran, boleh membaca, menulis jawi dan dengan rumi yang baik. Lepas tu berminat dalam hafazan, pengajian agama dan bahasa Arab. Dia kena seterusnya kena lurus temu duga, dan akhir sekali boleh mengikuti peraturan dan undang-undang yang diberi oleh pihak sekolah. Itu je lah kot daripada Ana. Sekian. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada Abang Luqman. Nanti boleh tanya di ruangan chat ataupun boleh tanya lepas ni lah melalui Liana ke. Okay, dia ada Tahfiz Mutmainnah ni, dia ada yang lelaki yang lama dah buat dan ada pula buat untuk Tahfiz Mutmainnah yang perempuan punya. Nanti boleh tanya pada melalui Liana ke ataupun boleh tanya kat ruangan chat. Okey, kita ada 3 lagi pembentang sebenarnya. Faiz dengan Faradina dah ready kah? InsyaAllah Ustaz. Okey, Farah seorang ke Faiz, dua orang ke macam mana ni? Raya. Okey, Farah lah. Okey, okey, Faradina kakak pada Fahimuddin, Fahim nak IS akan bentangkan berkaitan dengan SMKA Syekh Abdullah Fahim. Okey, kita ada 3 lagi. SMKA Syekh Abdullah Fahim, Yasar Khariah dengan DMW insya-Allah. Jadi dipersilakan ni Kak Faradina untuk bentangkan tentang SMKA Syekh Abdullah Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nur Faradina binti Zahiruddin. Inten 1000. Ana sekarang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Abdullah Fahim di tingkatan 2. Sekarang akan bentangkan tentang sekolah Ana. Boleh nampak ke? Okey, nampak. Nampak. Boleh dengar ke tak? Tak dengar lah, tak puas tengok. Ni mungkin sambil-sambil tu bagi penerangan siap-siap lah ni bangunan apa kelas apa semua. Ni semua kat sini ni bahagian sekolah.
Ni bahagian Dewan Utama sekolah. Ni surau Al-Falah. Surau sekolah. Memang semua akan solat kat sini ya. Farah. Apa dia tu? Dua-dua apa? Amal tu tengok, tak nak tengok. Ni kawasan asrama lelaki dan Tu sambil-sambil tu Farah boleh jawab kot soalan Ada Haris tu. Macam mana cara nak tips tips nak lulus. Farah boleh dengar? Tak tu. Dengan ni video. kalau nak lulus tips Temuduga ni senang jugalah sebab kan 1000 ni dia dah ada tahfiz kan untuk yang ni, untuk apa, cuma 1000 dah didik untuk hafal juzuk amma. Jadi nak lulus Temuduga ni dia kena boleh tulis dan baca Jawi, boleh baca Al-Quran dan hafal Al-Quran. Sebab dulu time Temuduga tu dia akan bagi satu helai ayat Al-Quran, halaman daripada halaman Al-Quran, dan dia akan suruh hafal dalam masa setengah jam. Jadi bila dah cukup setengah jam, dia akan panggil seorang-seorang dan disuruh hafal. Dia ikut setakat mana kita boleh hafal. Macam mungkin ada orang yang boleh hafal semua sekali. Kalau dalam Al-Quran dia ada 15 baris, dalam kertas tu dia ada 10 baris je. Jadi dia akan check sampai mana kita boleh hafal. Macam ada orang dapat lepas sampai 2 baris pun, ada yang dapat masuk juga. Macam daripada keputusan lah. Betul. Okey. Okey, ada lagi ya Farah? Farah ada lagi kah? Ada lagi. Anda share screen ke? Okay. Boleh nampak ke? Boleh. Nampak. Nampak. Jadi ni adalah logo SMTA South. Dulu nama sekolah ni adalah SMTA Negeri Tebal. Ni tu logo lama dia dari tahun 1999 sampai 2015. Pada tahun 2016, sekolah telah menukar logonya dan menukar nama kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Abdul Fahim. Di sini ada alamat dan nombor telefon. Jadi ni awal-awal sekolah ni ditabir oleh Ustaz Muhammad Aziz bin Abdullah yang merupakan penduduk pegawai Pendidikan Daerah Selatan. Puan Zawiyah binti Yusuf, penolong kanan Ahal Ibn Murid. Masa tu ada 7 orang pengajar dan 3 orang pesusunan. Pada tahun 1996, 298 pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 didaftarkan. Pada awal Mac 1997, 68 pelajar dan 4 perempuan telah pertama tempat untuk pelajar dalam tingkatan 4. Pada tahun 2011, sekolah ini telah diiktiraf sebagai sekolah kluster kesemenangan. Pada tahun 2016, sekolah ini telah dijadikan SMTA Tahfiz Model Ulama. Jadi kira Tahfiz ni baru lagi lah. Sahaja saya yang ada kat sekolah ni dalam tingkatan 1 sampai 3, Hifz Al-Quran tu untuk hafal Al-Quran, Maharat Al-Quran, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Jerman. Bahasa Cina atau bahasa Jerman ni bergantung ikut kelas lah.
sains ataupun sains sebab sains dengan matematik ni dia ada dia ada kelas yang belajar bahasa Inggeris. Kelas yang belajar bahasa Inggeris tu hanya kelas pertama iaitu kelas ihsan. Kat sini ada 5 atau 6 kelas iaitu ihsan, ikhlas, ikmal, ikram, ilham dan islah. Pendidikan seni visual, pendidikan jelas seni dan kesihatan, reka bentuk dan teknologi, sejarah dan geografi. Tingkatan 4 hingga 5 dia semua subjek kecuali PSB, RBT dan geografi. Dan dia subjek tambahan adalah ikut aliran. Jadi kalau aliran sains student iaitu aliran kelas pertama, kelas ihsan, subjek tambahan ni adalah biologi, kimia, fizik dan matematik tambahan. Aliran sains ekonomi, subjek tambahan kimia, fizik, matematik tambahan dan ekonomi. Aliran akaun, matematik tambahan, prinsip perakaunan dan ekonomi. Aliran sastera, pendidikan syariah Islamiah dan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Kurikulum sekarang dah tak dijalankan tapi nanti juga lah. Kelab persatuan ada kelab bahasa Melayu, kelab bahasa Inggeris, kelab robotik, kelab ekonomi, kelab STEM, kelab fotografi, kelab koperasi, kelab taranum, kelab kesenian Islam dan lain-lain. Badan beruniform ada Puteri Islam, kadet remaja sekolah, KASPA, bomba, PJSM dan lain-lain. Bukan permainan ada kelab pingpong, badminton, memanah, catur, bola sepak, bola jaring, bola takraw, bola bowling dan lain-lain. Ini ni perjalanan hafazan yang ditetapkan oleh, bukan ditetapkan, dia macam disasarkan. Jadi tingkatan 1 juzuk 30 dan juzuk 1 hingga juzuk 5. Tingkatan 2 juzuk 6 hingga juzuk 12. Tingkatan 3 juzuk 13 hingga juzuk 18. Tingkatan 4 juzuk 19 hingga juzuk 25. Tingkatan 5 juzuk 26 hingga juzuk 29. Setelah khatam hafazan, pada akhir tahun sebelum ini akan diadakan majlis khatam hafazan Al-Quran bagi meraihkan pelajar-pelajar yang telah berjaya mengamalkan hafazan. Pada tahun 2020, ada beberapa orang pelajar telah melakukan sirah dengan kejayaan menghafalkan hafazan semasa berada di tingkatan 2. Jadi maksudnya sebabkan program PMUA ini ataupun tahfiz developan ini dibaru lagi. Jadi bila dapat khatam masa tingkatan 2 ada satu jarang yang benda yang perkara yang pecah rekod lah macam tu. Jadi setelah khatam hafazan, pelajar perlu murajaah ataupun mengulang hafazan supaya dapat sentiasa ingat ayat-ayat Al-Quran ni. Jadi ni rutin harian dia, Isnin sampai Jumaat buat persiapan diri. Paling awal orang selalu bangun pukul 4 macam tu lah. So dia makan pagi, terus di persekolahan, rehat dengan satu hari, kelas prep ataupun kelas untuk buat sekolah semua. Tu kita asrama, makan malam, tahriri dan tahdir. Tahriri dan tahdir, tahriri tu dia kena tulis Al-Quran, tulis salin ayat Al-Quran. Tahdir pula masa untuk menghafal Al-Quran. Kelas prep, makan tengah malam dan bacaan Al-Quran sebelum tidur. Bacaan Al-Quran sebelum tidur ni dia buat kat asrama dekat doa masing-masing. Selalunya bacaan Al-Quran ni dia dengan baca Al-Fatihah. Itu potongan daripada surah Al-Baqarah, surah Al-Kahfi ayat 10 ayat awal dan 10 ayat akhir, surah Al-Mulk, surah 30 dan doa-doa yang ada dalam surat. Lepas tu Sabtu ada kelas prep dan baca sendiri. Maksudnya buat kerja sendirilah, nak baca baju ke apa ke. Ahad pula pagi-pagi tu ada gotong royong asrama untuk nak membersihkan kawasan asrama. Kawasan dalam asrama. Ini. Itulah Ustaz. Okey, terima kasih kepada Kak Farah. Apa nanti kita apa kalau ada soalan-soalan lagi boleh tanya di ruangan chat nanti Kak Farah tarik jawapan kat ruangan chat lah. Okey, dan sebenarnya Ustaz pun nak jemput juga Kak Fadina ni untuk perkongsian. Ada beberapa orang figure-figure dalam alumni ni yang Ustaz nak jemput tapi tak tahu kesempatan masa tu. Sebab Antum ni memerlukan ikon dan role model. Ada beberapa orang yang boleh jadi role model untuk Antum. Katanya macam mana mungkin Kak Fardina nanti boleh bagi tahu macam mana dari segi pengurusan masa, dari segi disiplin. Mana Kak Fardina ni baru
tingkatan 2 tapi macam mana dalam keadaan PKP, bercuti apa semua sekali tak boleh sampai ke sekolah tapi boleh disiplinkan dia untuk hafal Quran 30 juzuk. Kak Fadina ni dah bergelar hafizah 30 juzuk Quran masa tingkatan 2 dalam keadaan cuti PKP. Buat kita masalah kita entom ni darjah 6, darjah 5 ni kat cuti kan duduk rumah buat apa? Main set, main game, melayan IG, layan Facebook. Macam mana cara nak disiplinkan diri? Nanti kita bicara lebih panjang nanti lah dalam slot yang lain lah. Okay, dengan Kak Farah ataupun figure-figure lain dari alumni ni. Okay, seterusnya kita akan pergi ke yang kedua terakhir, iaitu sekolah Yayasan Khairiah. Yayasan Khairiah asalnya Kak Fatimah tak dapat bentang, orang lain yang bentang tapi pembentang tu tak dapat. Jadi Kak Fatimah ni kebetulan baru habis kelas. Jadi insya-Allah lah Kak Fatimah Ridwan akan bentangkan berkaitan dengan Yayasan Khairiah di Kupang, Kedah. Okay, wala tafaddal masykurah. Okay, bismillah. Boleh dengar ke? Dengar. Suara boleh dengar? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Okay, insya-Allah nama Ana Siti Fatimah binti Rizwan, merupakan alumni Sekolah Seribu generasi yang ketiga. Okay, Ana teruskan dalam masa yang singkat dan terbatas ni, insya-Allah Ana tak ambil masa lama. Jadi untuk sekolah Yayasan Khairiah ni, dia terletak di Kupang, Baling, Kedah lah. Tak jauh pun dengan tempat kita, dengan tempat Intum lah. Ana duduk Terengganu ni jauh lah. Dalam sejam 45 minit macam tu je. Okay, sekolah yayasan ni kalau ikut sejarah dia diasaskan oleh Tuan Guru Haji Yahya Toha yang baru pulang daripada Mekah, dan maksudnya dia buat sekolah tu atas kesedaran dan asa perlunya untuk ada satu tempat untuk masyarakat rujuk dapat pengajian agama macam tu lah. Okay, jadi sekarang kita tak panggil pondok dah. Dulu dipanggil Pondok Pisang. Jadi sekarang kita tak panggil Pondok Pisang. Kita panggil Sekolah Menengah Agama Arab Yayasan Khairiah. Okay, kita masuk ke sejarah tadi dah sikit je. Lepas kita masuk ke akademik. Okay, untuk sekolah yayasan ni, di sudut peperiksaan sama je macam sekolah lain. Kita ada SMA tingkatan 4, kita ada SPM tingkatan 5, STAM tingkatan 6, STA tingkatan 6, MUIK tingkatan 6. Jadi tingkatan 6 tu biasa kalau dia akan ambil 3 periksa besar. STAM ni peringkat agama lah. MUIK untuk masuk sambung pengajian peringkat tinggi, akan ambil dekat yayasan juga. Maksudnya masuk yayasan ni selesai semua, boleh sambung terus masuk degree selepas habis yayasan ni. Kalau stay sampai tingkatan 6 lah. Okay, STA ni khusus untuk pelajar yang belajar di Kedah. Sekolah Kedah je ada STA. Ana tak pasti dekat tempat lain ada ke tak, tapi yang Ana tahu dekat Kedah lah. Dekat Kedah. STA ni dia ada kelebihan dia tersendiri bila kita nak minta kerja di belah Kedah. Bahagian agama lah di belah Kedah. Okay, itu di sudut peperiksaan, maksudnya dia sama saja macam sekolah lain lah. Okay. Di yayasan juga kita ada dua aliran, aliran tahfiz dan aliran biasa. Aliran tahfiz kita ada dua. Ada aliran tahfiz biasa, ada aliran tahfiz sains. Okay, dia ni atas ni lah pilihan adik-adik lah kalau nak ambil. Okay, lepas tu dan yang kedua tu aliran biasa lah. Aliran biasa ni dia akan melalui sama je, setiap periksa tu dia akan ambil, dia akan lalui SMA, SPM, macam tu lah, macam biasa. Tahfiz ni dia lain lah sikit, dia ada penumpuan, dia tak tinggal akademik dan dia ada tumpuan juga kepada Al-Quran. Okay. Dan di sekolah yayasan ni kita pakai kitab Arab semua. Kita pakai kitab Arab nak mengaji fiqh, akidah, tarikh Islam, apa-apalah. Maksudnya pengajian agama tu kitab Arab, tapi bukan kitab Arab yang lama-lama yang di pondok tu, tapi kitab Arab yang kita dah jadikan silibus sekolah lah. Dia bukan maksudnya sesuai lah dengan peringkat Intum. Tingkatan 1 cara tingkatan 1, tingkatan 3 cara tingkatan 3. Jadi tapi memang kita belajar dalam bahasa Arab, tapi tak ada masalah pun sebab kita ada guru yang mengajar, guru yang bariskan, maksudnya kita baris, maksudnya dibimbing guru lah, bukannya memang kalau kita nak kata tak pandai memang kita asal tak pandai. Tapi jangan risau, insya-Allah. Okay, jadi kita belajar dalam bahasa Arab,
So untuk yang akademik tu biasalah matematik dalam bahasa Melayu apa semua tu lah. Okay, lepas tu di sudut core curriculum, kita sama juga, sama macam sekolah-sekolah lain, kita pun yayasan sendiri pun menghantar wakil di peringkat negeri bertanding dalam pertandingan-pertandingan semua. Cuma masa COVID ni kita tak ada adalah. Ana tak pasti tak ada tu macam mana, tapi tadi Ana tanya orang dalam yayasan, Ana baru WhatsApp lah dengan dia. Setakat lah tak ada lagi lah KOKO tu sebab COVID ni. Sebab KOKO ni dia memerlukan pertemuan bersemuka. Jadi kita tak buat lagi lah masa COVID. Okey, jadi yang tu KOKO. Lepas tu satu jugalah pengiktirafan sekolah yayasan ni pada 2020. Dia dinobatkan lah, lebih kurang macam tu lah, sekolah menengah agama terbaik peringkat Kedah 2020. Sebab masa tu ada pelajar ni dah arwah, baru saja meninggal baru ni. Nama dia Munzir. Munzir ni antara pelajar yang paling terbaik lah sekolah. Dia dah kalau periksa tu paling tinggi, mumtaz. Memang dia, tapi dia baru, dia pelajar terbaik. Sampai sekolah yayasan ni di inilah dapat anugerah sekolah terbaik Kedah. Tapi dia dah meninggal baru ni. Sebelum dia nak sambung belajar ke Mesir baru ni. Tapi sebulan sebelum kalau ikutkan bulan tak pasti, tapi dia dah arwah. Boleh sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah lah untuk arwah adik Munzir tu. Okey, jadi untuk yang tu je, yang tu untuk maklumat akademik lah. Okey, pelajar yayasan sekarang ni dia dah dibenarkan masuk sekolah tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Cuma sekarang tengah bercuti lah. Okey, itu bahagian yang kedua di sudut akademik. Kita masuk bahagian pembentukan diri. Di yayasan ni sangat pentingkan bahagian tarbiyah, sahsiah dan jati diri. Antara program-program yang yayasan buat, kita ada usrah mingguan, kita ada usrah kubra, kita ada muqayyam tarbawi, dan kita ada muhadarah. Nak ajak, maksudnya nak bagi pendedahan asah bakat ni. Siapa yang boleh pidato, siapa yang boleh nasyid, siapa yang boleh azan. Macam itulah, kita ada muhadarah. Dan satu lagi istimewanya yayasan ni, dia ada sistem murabbi dan murabbiyah. Pelajar lelaki murabbi, perempuan murabbiyah. Sistem murabbi-murabbiyah ni dia di setiap tingkatan tu dia ada bahagian dia lah. Okey, Ana masuk kepada muslimat dulu. Maksudnya pelajar perempuan tingkatan 1 dia kena ambil murabbiyah. Maksudnya murabbiyah ni maksudnya dia ada pantauan lah di sudut semua, di sudut akademik dia, di sudut akhlak dia. Maksudnya ada orang yang bimbing dia. Dia masuk yayasan tu, jangan risau, dia ada kakak yang pegang dia. Kalau perempuan, murabbiyah ni dia terdiri daripada kebanyakannya alumni yayasan tu sendiri. Maksudnya yang belum sambung belajar di peringkat tinggi, dia akan berkhidmat dulu dekat yayasan. Biasanya macam tu. Jadi tingkatan 1 perempuan wajib ambil murabbiyah, dan tingkatan 2 tu atas pilihan. So tingkatan 3 tu biasanya tak ambil dah lah, tingkatan 3 ke atas. Okey, untuk pelajar lelaki dia tingkatan 1 hingga tingkatan 4 wajib ambil murabbi. Maksudnya dia ada murabbi yang jaga dia, ada abang yang jaga dia. Untuk tingkatan 5, bila kita pelajar lelaki ni bila sampai dah tingkatan 5, dia akan jadi fesi pula. Fesi ni dia akan diletakkan di setiap bilik pelajar lelaki tu. Maksudnya dia kena pantau lah adik-adik dalam tu. Dia jadi abang yang pantau. Okey, lepas tu untuk tingkatan 6 tak ada dah lah. Tingkatan 6 tak ada dah. Okey, itu di sudut pembentukan diri lah. Maksudnya kita tidak yayasan juga buat pengajian tafakur fiddin. Macam hari Sabtu kita ada pengajian kitab turut, kita jemput tok-tok guru pondok main mengajar. Macam itulah. Jadi kita seimbang akademik dan di sudut rohani pun kita seimbang. So okey, kita masuk bahagian yang keempat. Bahagian yang keempat ni yuran. Anda bacakanlah. Okey. Yuran ni Ana baru dapat makluman tadi. Ana kontak kawan Ana yang duduk dalam yayasan. Jadi mak dia merupakan kerani bahagian duit lah untuk pelajar yayasan. Jadi Ana bacakanlah sikit kalau ada waris yang dengar bersama kan. Okey, yuran tahunan untuk pelajar biasa 700 lebih lah, lebih kurang Okey, untuk pelajar tahfiz 1000 lebih. Okey, kalau yuran bulanan pelajar lelaki biasa 240. Yuran bulanan pelajar perempuan biasa 200. Untuk pelajar tahfiz yuran bulanan 250, sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, untuk yuran bulanan murabbiyah, siapa yang ambil murabbiyah
yuran bulanan dia 230. Itu maklumat tentang yuran lah yang latest lah yang anda dapat. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir lah, anda kira yang terakhir. Yang terakhir, pelajar yayasan ni dia memang ramai. Dia bukan sekolah penuh, sekolah melimpah. Dia pelajar dia 1,300 lebih. Memang ramai. Dan asrama dia pun banyak. Ada asrama Juwaini, asrama Madinah, asrama Syajaratul Du, asrama Sumayyah, banyaklah. Dan ada dah lah asrama yang tak ada pada hari ini atas peristiwa yang berlaku. Contoh dulu ada asrama Syaimak, tapi disebabkan banjir, Titi nak ke asrama Syaimak tu tak boleh lintas dah, banjir, runtuh. Jadi kita tak ada asrama Syaimak. Dulu ada asrama apa tak, tapi disebabkan kebakaran berlaku, tak ada dah hari ini. Jadi macam itulah tu sedikit maklumat lah. Okay, lepas tu yang terakhir, borang kemasukan 2022 kita dah buka dah pada bulan September baru ni. Tapi anda tak pasti sama ada dia dah tutup ke macam mana, anda tak pasti. Kalau waris-waris nak berhubung, boleh berhubung dengan Encik Farid dan Ustaz Ashraf. Kedua-dua ni adalah anak kepada mudil lah. Mereka yang banyak menyeliak banyak fokus ni lah, bahagian pelajar-pelajar nak masuk ni, mereka lah yang pegang. Sekejap anak akan letak dekat ruangan cek nombor untuk Encik Farid dan Ustaz Ashraf ni. Jadi boleh, waris-waris boleh lah kalau nak tanya dah tutup ke belum borang kemasukan kan. Ataupun nak PM mana pun boleh. Ana ada orang dalam, jadi kita boleh lah tanyakan dekat sahabat Ana tu. Sekejap Ana sertakan 3 lah nombor telefon dekat bahagian cek. Jadi itu sahaja daripada Ana, serba sikit. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Kak Fatimah. Nanti kita boleh jumpa lagi Kak Fatimah insya-Allah untuk masuk usrah yang ketiga tahun 6 nanti bulan 1 insya-Allah. Okey, yang terakhir kita persilakan Kak Fatin Qurratu Ain daripada batch pertama untuk bentangkan tentang DMW 1 dan 2 lah, Dairatul Ma'rifatul Wataniyah. Okey. Tafadhal Musyawah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tak soalan? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni nak bentang sikit lah pasal sekolah menengah agama di Dairatul Ma'rifatul Wataniyah 1. Okey, di NW ni dia ada 2. Satu dekat Kepala Batas, satu lagi dekat Buah Perahu. Okey, kalau untuk di NW 1 ni dia lebih fokus, bukanlah fokus tapi majoriti pelajar dekat DNW 1 ni adalah inilah pelajar perempuan. Okey. Yang ni gambar ni inilah latar belakang sekolah DNW 1 yang dekat Kepala Batas. Okey. Yang ni pula DMW 2. DMW 2 di Buah Perahu. Kalau di NW2 ni majoriti pelajar dia adalah pelajar lelaki. Pelajar perempuan macam segelintir lah sikit daripada pelajar lelaki. Pelajar lelaki. Okey, ni logo sekolah. Okey, ni betul syarat kelayakan lah, tapi syarat kelayakan. Macam mana nak masuk ni kan, tapi DNW ni baru saja interview bulan November lepas. Jadi ni antara yang ni lah untuk masuk DNW ni. Boleh ni scan QR code dengan tu ada link Telegram untuk yang dah interview, yang dah daftar masuk DNW. Okey, ni macam biasalah macam sekolah-sekolah lain, antara mata pelajaran yang ada di DNW untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okey, sekarang ni kita fokus untuk ni je lah, menengah rendah je lah. Kita tak fokus lah tingkatan 4 hingga 6. Okey, kalau tingkatan 4 hingga 6 ni, kalau ni lah antara aliran yang ada di DNW 1, Sains Tulen, Account dengan Sains Tulen, Account, Perniagaan. Inilah bahagian perdagangan dengan aliran agama. Aliran agama ni waktu
study di DNW ni belum ada lagi lah, baru ada 3 ni yang tambahan lah. Sebab dah ada Pak Isof mana dah. Ana tak pasti, Ana pun dah lama dah dah berapa tahun lah. 5 tahun dah keluar daripada DNW, jadi Ana tak pasti lah aliran agama ni fokus macam mana. Okay, ni antara fasiliti yang ada di DNW 1, tapak perhimpunan, asrama puteri. Okay, kalau untuk DNW 1 ni hanya disediakan asrama untuk pelajar puteri. Asrama putra tak ada. Surau, dewan terbuka, gelanggang bola tampar. Yang tu saja. Ada lagi lah antara kemudahan yang lain macam makmal, library, sebab kat DNW ni kan ada sains tulen, jadi adalah makmal sains semua tu. Dia ada asing, makmal fizik, makmal kimia, makmal biologi, semua ada. Yang ni macam tak penting sangat, kita skip. Ni Ana cakap sikit lah, antara kelebihan yang ada di DNW ni, kebanyakan guru di DNW ni adalah penggubah soalan, tapi kebanyakannya belah diniah lah, diniah macam STAM, banyak yang jadi penggubah soalan. Sebab tu kalau perasan DNW ni orang panggil macam, kalau STAM tu memang orang suka ambil dekat DNW. Ni kita tak fokus sangat lah sebab adik-adik ni nak masuk tingkatan 1 yang tu. Yang tu sajalah. Wallahualam. Okey, terima kasih pada Kak Fatin Korotul. Nanti apa-apa boleh tanya ni lah, lepas ni lah. Dah hubungi Kak Fatin Korotul sendiri ke macam mana. Okey, jadi selesai tadi semua pembentangan dalam 15 ke 18 sekolah tadi. Kalau ada apa-apa soalan lagi, sebab kita dah kesentukan masa, dah 5 suku dah, lari 45 minit daripada masa. So nanti boleh tanya di ni lah, kalau kata nak tanya boleh PM kepada ustaz lah. Ustaz akan tanya kepada mereka-mereka yang berkaitan lah. Okay, dan ada soalan tadi daripada Syifa tu tentang sistem KPM tu. Sistem kalau SMKA aliran perdana, SMKA Ulul Albab, SBP memang dia kena melalui sistem yang KPM tu lah. Okay, tapi kalau SABK dia ada yang kena melalui PPD, ada yang ada yang melalui sekolah terus, direct melalui sekolah. Okey, tu yang berkaitan dengan sistem permohonan tu. Lepas tu rayuan, ada juga tengok alumni kita yang asalnya tak boleh masuk sekolah tu. Satunya sebab interview tak lulus, yang keduanya sebab dia tak mohon sekolah tu. Dia mohon sekolah lain tapi tak dapat. Jadi dia buat rayuan. Nah, ada juga pelajar-pelajar sekolah kita yang bila rayu semua tu dia dibenarkan masuk. Yang ni atas nasib jugalah, atas nasib dan atas kesungguhan, atas kebetulan ramai yang tak terima. Bila dia diterima masuk, dia tolak. Yang tu gantung pada nasib juga. Tengok pada calon menunggu tu berapa ramai. So ada yang pernah, ada alumni kita yang masuk Maktab Mahmud, ada yang masuk Yayasan Khairiyah, walaupun dia tak interview kat situ. Ada yang sekolah mana lagi, tak ingat lah. Tak ingat. Ada beberapa sekolah yang bila buat rayuan tu diterima masuk. Mungkin nasib baik, alhamdulillah, rezeki dia. Jadi itulah, boleh, kalau lah kata sekolah ni tak dapat, mungkin boleh buat rayuan lah, terutama sekolah yang tak dapat tu dulu. Okay. Tapi kalau tak dapat juga, boleh tengok sekolah-sekolah lain yang mungkin sekolah tu ramai yang tak terima sebab dia pun nak pergi ke sekolah lain yang dirasakan lebih baik, lebih sesuai dengan dia. Jadi ada kekosongan tu, nasib baik kita boleh masuk. Yang kena usaha lah, kena usaha, insyaAllah. Dan yang untuk tahun 5 pun boleh. Tadi pembentangan banyak-banyak tu boleh rancang terus. Lepas ni aku nak pergi ke mana, nak kena mantapkan bahagian mana. Kalau nak masuk tahfiz macam mana, apa dia pada tahun 6 lagi nak kena hafal juzuk amal bagi habis apa semua sekali tu. Kena prepare siap-siap lah. Jangan hujung tahun 6 baru nak prepare.
yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu di kelemahan diri Ustaz sendiri lah, sebagai perancang untuk program hari ini bersama dengan Lajnah Sekolah, Kak Fatin, Kak Sofia semua tu. Okay, terima kasih kepada semua yang bagi komitmen pada hari ini. Terima kasih kepada semua pembentang, terima kasih kepada waris dan juga pelajar. Nanti kalau ada kesempatan kita akan buat lagi program-program sama alumni, sama ada usrah dan apa-apalah bengkel dan sebagainya. Okay, kita jumpa lepas ni lah pula untuk program seterusnya. Okay, kita tangguh dengan tasbih kafah dan sultan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Okay, terima kasih Resha. Terima kasih Hadam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Fahim. Terima kasih Hadam Sufi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Hama. Tak nampak lah siapa dia bagi salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam Afi. Terima kasih Ustaz. Okay, Hani, Aisyah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tak nampak nama. Terima kasih Ustaz. Okay, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Minta izin. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam tu. Terima kasih semua. Aiman. Okay. Aiman jom. Ambil semua. Lewat dah. Tak makan apa lagi. Yo kau.